Okey guys, ini kita akan belajar tajuk Kekeluargaan 4.0 ke buku teks muka surat 165. Okey, yang kita belajar sekarang ni adalah jurang generasi. Okey, apa benda jurang generasi ini? Okey, jurang generasi bermaksud perbezaan antara generasi terkini dengan generasi yang lama. Terbalik pula kan. Okey, maksud dia kita tengok ada 1 2 3 4 5 di sini. Okey, yang pertama adalah ni, generasi alfa. Tengok generasi alfa ni. Okay, generasi alfa adalah anak-anak yang lahir tahun 2011 hingga tahun 2025. Okey, yang pertama, tengok tahun 2011, maknanya sekarang tahun 2020 kan. Okey, siapa kanak-kanak yang lahir yang umur dia sekarang 9 tahun, 8 tahun, 7 tahun dan ke bawah? Okey, dia adalah generasi alfa. Okey, sekarang ni anak-anak murid semua, okey, anda semua ni sekarang generasi Z, betul? Okey, macam saya, okey, saya berada dalam generasi Y antara tahun 1981 hingga tahun 1994, generasi Y. Okey, dan siapa yang lahir pada tahun 1965 dan hingga 1980 adalah generasi X. Itu. Okey, apa yang dikatakan jurang generasi berlaku dari aspek pengalaman, pengetahuan, pemikiran dan juga persepsi. Okey, sebagai contoh paling simple. Okey, generasi alfa dan generasi Z, iaitu awak semualah dan yang ke bawah semua, sekarang ni masih lagi memikirkan tentang kerja rumah, kan? Masih lagi memikir tentang video game. Manakala generasi Y pula dah mula memikirkan, biasanya generasi Y ni antara umur-umur yang baru nak membangun, baru nak membina keluarga, macam tu. Dan generasi X ni adalah generasi yang dah layan anak-anak, dah layan cucu-cucu biasanya. Itu perbezaan dia. Okay, ni contoh je, banyak lagi contoh yang lain. Ini yang kita nak tengok faktor wujudnya jurang generasi. Okey, yang pertama latar belakang kehidupan. Yang kedua pengalaman hidup. Yang ketiga jarak umur dan yang keempat adalah perkembangan teknologi. Okey. Yang pertama latar belakang kehidupan. Okey, contoh generasi dulu melakukan sendiri kerja rumah. Generasi sekarang boleh mendapatkan khidmat orang gaji. Dulu dia buat kerja sendiri, sekarang dah ada orang gaji kalau mampu. Okey, yang kedua pengalaman hidup. Okey. Pemikiran generasi awal kemerdekaan ringkas dan pendedahan antara dunia luar berbanding pemikiran generasi masalah terbuka dan kompleks. Okey, ini maksudnya generasi, masyarakat generasi X, mereka masih memikirkan tentang zaman penjajahan dulu, macam mana bangunnya Malaysia kita ni. Sedangkan generasi kita ni sudah tak fikir benda tu. Maknanya kita belajar benda tu dalam subjek sejarah sahaja. Mereka ni adalah umur-umur yang melalui generasi X ni. Mereka adalah umur yang melalui zaman-zaman tu. Zaman baru nak berkembangnya Malaysia. Okay, yang seterusnya adalah jarak umur. Okay, mempengaruhi komunikasi. Okay, sebagai contoh, bahasa generasi X ni, generasi dulu, lebih sopan santun berbanding generasi kita ni. Betul tak? Sebagai contoh, apa hal bro? Ada tak zaman dulu cakap macam ni? Tak ada kan? Zaman kita je. Dah mula cakap, mana ada zaman dulu. Sebagai contoh, ini bukanlah contoh yang tak elok. Sebagai contoh, weh, payung lah satu. Maknanya apa? Weh, belanjalah satu. Sedangkan generasi X tak guna bahasa yang macam tu. Okey, ini mempengaruhi komunikasi. Yang seterusnya perkembangan teknologi. Okey, ini kita dah terang-terang. Okey, zaman dulu tak ada. Okey, masyarakat ni lah, generasi X ni biasanya sudah tidak memandang komputer. Nah, ni contoh ni. Okey, tak pandang komputer, tak pandang handphone, tak pandang laptop dan sebagainya. Sedangkan generasi Alpha, Z dan Y, okay, kita sangat memerlukan teknologi-teknologi yang macam tu. Okay, apakah kepentingan merapatkan jurang generasi? Yang pertama sekali, mengeratkan hubungan. Okey, contohnya cucu
Okey, cucunya zaman Alpha, atuknya zaman X. Okey, cucunya mengajar atuk macam mana cara nak guna telefon. Kan rapat hubungannya tu. Okey, seterusnya memudahkan komunikasi. Okey, ada juga atuk-atuk kita yang dah pandai guna WhatsApp. Kan selalu selfie, hantar gambar dalam grup family. Dan yang seterusnya mengekalkan hubungan yang baik sesama keluarga. Okey, faham ya?